Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh yang berada di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di program Serambi Ilmu Online, dan harapan insya-Allah ilmu yang kita dapatkan pada hari ini menjadi ilmu yang penuh bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, insya-Allah kita akan meneruskan pengajian kita kitab Siyarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu taala, yang mana kita pada hari ini berada pada muka surat 303 tuan-tuan dan puan-puan, iaitu muka surat 303 daripada juz pertama. Karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani ini kitab yang fantastik. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, insya-Allah kita mulakan pengajian ini. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Bahagi yang ketiga. Amil iaitu orang yang disuruh oleh imam menghimpunkan zakat, dan orang yang memeliharakan akan dia, dan orang yang menyuruh akan dia, dan orang yang menanggung akan dia, dan lainnya sekira-kira hajat, maka diberi akan segala mereka itu zakat sekira-kira upah mereka itu. Jadi termasuk salah satu amil yang diizinkan oleh syarak melalui firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita jelaskan pada minggu lepas, iaitu innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wa mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Daripada ayat ini kita tahu bahawa salah satunya wal 'amilina 'alaiha. Wal 'amilina 'alaiha ini bermaksud apa? Iaitu amil. Amil ini berarti dia ini pertama disuruh oleh imam. Imam ni maksud dia apa? Iaitu Amirul Mukminin. Kalau di Malaysia berarti duli-duli yang maha mulia sultan dan raja bagi negeri-negeri tersebut. Maksudnya sesuai dengan kuasa negeri lah. Jadi contohnya di wilayah persekutuan, imam dia adalah Amirul Mukminin, dia adalah duli yang maha mulia, yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong ini YDPA adalah merupakan ulil amri atau kita panggil dengan Amirul Mukminin. Maka amil dia kena dilantik oleh Amirul Mukminin tersebut. Dia tak boleh semena-menangnya. Ada orang kat sini dia tengok, oh jadi amil boleh kutip zakat, boleh ambil duit zakat, so dia pun claim saya amil, saya datang untuk kutip zakat. Dia kutip. Tapi dia tak ada tauliah daripada duli yang maha mulia sultan negeri tersebut atau YDPA misalnya bagi wilayah persekutuan. Misalan dia. Di Selangor, Tuanku Sultan Selangor. Kalau di Perak berarti Tuanku Sultan Perak. Misalan dia. Contoh dia. Jadi dia tak ada. Dia tak ada. Tiba-tiba dia pergi kutip. Boleh tak? Tak boleh. Dan dia telah melakukan kesalahan, jenayah. Sebab apa? Ialah imposter, orang panggil macam tu. Imposter kononnya amil, padahal dia bukan amil. Tak boleh. Ini melanggar syariat, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dia kena disuruh oleh imam. Imam bagi daerah tersebut lah. Boleh tak contoh dia amil yang dilantik oleh kerajaan, kerajaan Mesir, contoh dia, tapi pergi kutip di Malaysia. Boleh ke tak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia dah langgar jurisdiction dia.
Dia berada dekat Mesir, dia pergi datang Malaysia kutip apa? Ini zakat negara ini. Bukan zakat sana misalan dia. So dia tak boleh, dia telah melanggar, iaitu melanggar jurisdiction dia. Dan ini juga berlaku di Malaysia. Kerana Malaysia ini kekuasaan agama berada pada negeri-negeri. Setiap negeri ada kuasa masing-masing. Pahang ada teritori dia, Terengganu ada teritori dia, Kelantan ada teritori dia, Perak ada teritori dia, Selangor ada teritori dia, kan? Kedah ada teritori dia, Perlis ada teritori dia, Pulau Pinang ada teritori dia, semua ada teritori dia. So, jadi petugas lembaga zakat Selangor, dia akan ambil di daerah Selangor. Contoh dia. Tiba-tiba di daerah Kuala Lumpur juga, walaupun duduk sebelah dengan Selangor, bagi yang berada di jurisdiction Kuala Lumpur, diambil oleh PZS kalau PZW kalau tak salah, iaitu pusat pusat zakat Selangor, pusat zakat wilayah misalan dia, atau di bawah Mawid itulah, saya tak ingat nama dia, tapi di bawah Mawid itu di negeri wilayah. Misalan dia macam tu. So tak bolehlah tiba-tiba ada negeri lain yang pergi masuk di negeri lain ambil zakat, tak boleh. Itu melanggar jurisdiction dia. Itu berarti melakukan sebuah, iaitu ialah luar daripada bidang atau berada dalam kekuasaan dia, tak boleh. Jadi orang tersebut dia hanya ambil di negeri dia. Ni tugas dia adalah sebagai amil di negeri dia. Ini. Jadi hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi bagaimana pula dengan orang yang bayar kepada amil yang berada di luar daripada negeri dia? Itu dipanggil pertama adalah naqluz zakat. Naqluz zakat ini pendapat ulama di sini. Ada yang pertama tak boleh. Lepas tu ada celah satu kaul yang mengatakan boleh ketika mana di negeri tersebut dah tak ada orang miskin yang terpaksa keluar untuk bagi keluar, dan itu bolehlah, tak ada masalah. Tapi dia tergantung kepada miskin tadi. Orang yang diberi memang betul-betul mustahiquz zakat atau asnaf. Tapi kalau amil, dibayar kepada amil yang di luar daerah dia, tak betul lah. Sebab dia itu bukan amil di daerah dia, dia itu amil di daerah yang lain. Sekala dia bagi contoh dia, dia duduk dekat Kuala Lumpur. Tapi ada orang miskin yang dia tahu, tapi dia tak dapat zakat orang miskin ni sebab tak cukup birokrasi. Misalan dia. Tapi dia betul-betul miskin. Dia betul-betul fakir. Tak ada duit. Duduk dekat Mesir mengaji. Memang betul-betul tak ada duit. Dan dia tahu dia ni rajin mengaji. Bertanggungjawab. Dan insyaAllah akan jadi ulama besar. So dia nak bayar zakat kepada fulan tersebut. Misalan dia. Kesian. Dia tolonglah sikit. Tak banyak. Sikit-sikit bolehlah hidup. Contoh dia. Ini masih ada ruang untuk diizinkan. Kan? Contoh dia. Sebab dia memang betul-betul fakir. Dia memang betul-betul asnaf. Tapi kalau sengaja nak bayar zakat dekat amil dekat Mesir, contoh dia. Ada amil dekat Mesir, kita nak bayar zakat dekat amil dekat Mesir. Mana boleh? Sebab dia tidak memiliki jurisdiction di negara ini. Dia datang sini nak pergi ambil zakat yang ada dekat Malaysia, tak boleh. Ini misalan dia. Jadi kerana dia tidak ada jurisdiction. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi dia kena disuruh oleh imam menghimpunkan zakat, dan orang yang memeliharakan akan dia, dan orang yang menyuruh akan dia, dan orang yang menanggung akan dia, dan lainnya sekira-kira hajat, maka diberi akan segala mereka itu zakat sekira-kira upah mereka itu. Jadi semua itu diberi. Jadi amil itu bukan yang kutip sahaja. Amil ini yang boleh menerima zakat termasuk iaitu yang menanggung, yang menyuruh, yang mencatat, yang angkat, yang itu semua amil. Dia ada amil ni tukang angkat zakat, tukang ni, kan. Contoh dia zaman dulu para sahabat yang jadi amil ni dia jalan, pergi ke kampung-kampung, tengok kambing cukup, kira-kira ni dah masuk haul dan juga dah masuk dia panggil dah cukup haul dan dah cukup nisab. Maka ni kena bayar banyak ni. Dia kata okey ambil. Contoh dia. Itu dia. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin wal hadirat hafizakumullah. Itu juga termasuk
Okey. Dan tiada termasuk dalam amil itu imam, yakni raja dan qadi, dan jikalau lebih bahagian amil itu daripada sekadar upah mereka itu, maka dikembalikan kepada bahagian yang lainnya. Jadi dia hanya boleh ambil bahagian dia yang cukup saja, tak boleh lebih. Sebab tu kita kena tengok, sebab itu kenapa di Malaysia macam di Mawib, di Mawib memang setiap tahun dia ada audit. Tu bagus Mawib ni, LZS dia ada audit, dan dia ada report. Sebab ini this is a public property kan. Zakat ini rakyat, masyarakat Muslim di Malaysia, di negeri-negeri bayar, negeri-negeri semua buat audit. Kita kena audit. Sebab apa? Kita nak tahu berapa zakat yang telah dikumpulkan dan ditasarufkan berapa banyak untuk fakir dan miskin, berapa banyak untuk asnaf ibni sabil, berapa banyak untuk asnaf muallafat qulubuhum. Ini semua nak kena tahu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi dari sinilah dia ada mekanisme dia. Jadi harap kita kena sebab itu kenapa kita ada audit. Kenapa kita ada audit? To make sure juga orang-orang yang mengurus di peringkat bawah ni tidak ada yang abuse of power atau salah guna kuasa. Itu kena pastikan. Sebab zakat ini harta umat Islam. Umat Islam bayar zakat. So dia perlu ditasarufkan dengan cara yang betul. Sebab itu kita transparent. Memang alhamdulillah. Dan kita ada audit. Audit negara sepatutnya. Mengaudit semua. Public property itu semua kena audit. Kan? Macam kita sebagai rakyat, kita kena bayar tax, income tax. Dan kita pun nak tahu berapa peratusan, berapa bilion yang dikutip daripada harta tersebut. Dan harta tersebut menjadi bajet negara untuk menjalankan negara dia. Kita nak tahu dibentang di parlimen. So it is transparent. We know detail untuk apa, kepada mana, kalau dibagi projek untuk apa, kepada siapa. Maka duit zakat juga jaga sama. Dia jelas. Sebab tu alhamdulillah negeri-negeri di Malaysia kena ada audit. Wajib kena ada audit. Kalau tidak, kita takut abuse of power. Kita takut ada orang-orang yang berada di bawah-bawah ni yang solat duit zakat. Tak boleh. Sebab tu kita kena ada audit. Hadirin wal hadirat azizakumullah. Sebab tak semua orang yang mengurus zakat di bahagian zakat ini nanti dia faham tentang hukum hakam agama. Ada yang mungkin dalam bidang accountancy. Tapi bagusnya mereka mungkin tahu hukum hakam dunia. Kan? Finance macam mana ni. Sebab ustaz-ustaz kita tak tahu. Tapi ustaz-ustaz juga perlu untuk pastikan yang menerima zakat adalah yang merupakan asnaf. Sebab itu Jabatan Mufti bertugas mengeluarkan fatwa. Ini asnaf ke tak asnaf ke? Ini tugas Jabatan Mufti. Kan? So begitu hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan tiada masuk di dalam amil itu ya imam, yakni raja dan qadi. Dan jikalau lebih bahagian amil itu daripada sekadar upah mereka itu, maka dikembalikan kepada bahagian yang lainnya. Jangan pula amil nanti dia ambil lebih dari sepatutnya. Lebih daripada yang sepatutnya. Ini tak boleh juga. Ini nama dia kind of abuse of power. Tak boleh. Kita tak boleh. Kita kena jujur. Kita kena bekerja dalam urusan agama ini adalah perlu kepada kejujuran. Perlu kepada bersih. Tidak ada corruption. Tidak ada kepentingan. Sebab itu contoh dia di negeri Selangor, mesyuarat penting dia mesti ada sebut ada kepentingan atau tak ada kepentingan. Kalau ada kepentingan tak boleh, dia tak boleh ada dalam mesyuarat tersebut. Ni dikembalikan kepada bahagian yang lainnya. Dan jikalau kurang bahagian amil itu daripada sekadar upah mereka itu, maka dicukupi daripada harta yang maslahat bagi muslimin
seperti Baitul Mal, seperti harta Baitul Mal. Kan? Dan jikalau kurang bahagian amil itu daripada sekadar upah mereka itu, maka dicukupi daripada harta yang maslahat bagi muslimin seperti harta Baitul Mal. Jadi Baitul Mal ni digunakan untuk mencukupi maslahat muslimin. Bahagi yang keempat, al-qismu ar-rabi' atau asnaf yang keempat, sinfun rabi'un, asnaf yang keempat, Allah mu'allafatu qulubuhum, iaitu 5 orang. Pertama, orang kafir baru masuk Islam dan imannya itu daif, maka diberi akan dia zakat supaya kuat imannya. Kita bagi zakat supaya apa? Supaya kuat imannya. Kedua, orang yang baru masuk Islam padahal mulia kepada kaumnya. Dia baru masuk Islam tapi dia dipandang tinggi oleh kaumnya dan iaitu diikut oleh kaumnya. Maka diberi akan dia zakat supaya tetap hatinya di dalam agama Islam atau supaya mengikut akan dia oleh kaumnya kepada masuk Islam. Ini di contoh dia, mungkin ada satu ketua kabilah ni baru masuk Islam. Kalau dia masuk Islam ni, ada harapanlah pengikut-pengikut dia pun masuk Islam. Maka kita bagi zakat kepada dia supaya dia kuat Islam dia. Dia tidak merasa. Sebab kita kena faham, orang yang mu'allaf ni, kadang-kadang bila mereka masuk Islam, mereka keluar daripada agama mereka, ada di kalangan keluarga mereka memusuhi mereka. Dah tak nak tengok muka dia, tak nak jemput. Ada yang berfikir seperti itu. Sampai dia dianiaya, dianggap kenapa engkau telah dan lain-lain, engkau bukan anak aku lagi misalnya, dan lain-lain. Maka ini akan menyebabkan dia itu dalam keadaan susah, tuan-tuan dan puan-puan. Dia itu berada dalam keadaan, mungkin, alah, aku masuk Islam, aku dimarginalkan. Marginalized, kan? Dimarginalkan oleh keluarga aku. Ini tujuan dia, kita bagi zakat supaya boleh menolong dia untuk berdikari, untuk ialah kalau dia termasuk orang yang dianiaya. Kalau dia tak dianiaya sekalipun, at least menolong untuk kuatkan dia, membantu dia. Kan kita ta'awanu ala birri wa taqwa, saling menolong atas kebaikan dan ketakwaan. Ini adalah termasuk kebaikan dan juga menghidupkan ketakwaan, menanam ketakwaan di dalam diri mereka. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Orang yang baru masuk Islam padahal mulia kepada kaumnya dan iaitu diikut oleh kaumnya, maka diberi akan dia zakat supaya tetap hatinya di dalam agama Islam atau supaya mengikut akan dia oleh kaumnya kepada masuk Islam. Ketiga, orang Islam yang mukmin dekat negeri menolakkan akan kafir yang hendak memerangi negeri Islam. Jadi ini orang yang mungkin dekat dengan negeri menolakkan akan kafir. Jadi ada golongan yang ada masalah dengan orang kafir sehingga ada orang kafir yang nak serang negeri Islam, kita tolong dia, bagi zakat untuk dikuatkan pertahanan dia. Ini juga salah satu cara untuk memberi zakat. Keempat, orang yang menolakkan kejahatan orang yang buhot yang hendak melawan raja. Jadi orang yang menolakkan kejahatan orang yang buhot. Jadi ada juga yang menolak kejahatan orang yang buhot yang hendak melawan raja. Buhot ni. Jadi kita bagi kepada mereka yang melawan buhot. Okey. Kelima, orang yang mengambil akan zakat daripada orang yang menegahkan zakat. Jadi orang yang mengambil akan zakat daripada orang yang menegahkan zakat. Ada orang jadi ini termasuk mu'allafatu qulubuhum. Okey. Bahagi yang kelima. Bahagi yang kelima dipanggil dengan mukatab. Iaitu ini yang dipanggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ar-riqab. Ar-riqab. Ar-riqab tu apa? Ar-riqab itu adalah mukatab, iaitu hamba yang disuruh oleh tuannya mencari harta. Jadi di mukatab ini hamba yang disuruh oleh tuannya mencari harta, maka kata tuannya, harta maka kata tuannya, manakala engkau beri akan daku sekian harta, nescaya engkau merdeka.
maka diberikan sekadar hutang mukatab kepada tuannya. Mukatab ini hamba yang dia ada perjanjian kalau dia dah cukup harta dia boleh untuk menebus kemerdekaan dia. Lebih kurang macam tu. Jadi akan daku sekian harta, nescaya engkau merdeka, maka diberikan sekadar hutang mukatab kepada tuannya. Dan jika diberikan yang demikian itu kepada mukatab, nescaya harus. Ini termasuk yang boleh. Okey, bahagi yang keenam. Bahagi yang keenam iaitu termasuk yang hadirin wal hadirat hafizakumullah. Bahagi yang keenam adalah gharimun. Al-gharimun. Al-gharimun iaitu orang yang berhutang kerana berbuat taat atau kerana yang mubah. Iaitu orang yang berhutang kerana berbuat taat atau kerana yang mubah. Padahal ia fakir, dan jikalau ia berhutang kepada berbuat maksiat, maka jangan diberi akan dia zakat, melainkan jika ia taubat, maka ketika itu ia diberi zakat. Dan jikalau ia berhutang kepada berbuat maksiat, maka jangan diberi akan dia zakat. Jangan. Melainkan jika ia bertaubat, maka ketika itu ia diberi zakat. Gharimun. Jadi hutang sebab apa? Berhutang sebab buat taat. Ini kita bayarkan zakat dia. Kan? Kalau guna duit hutang untuk buat maksiat, tak boleh lah. Dan jika kaya ia dengan emas dan perak atau lainnya, tetapi ia berhutang kerana menolakkan fitnah antara perbantahan orang, maka diberi akan dia zakat membayar hutangnya itu. Ni. Jadi contoh dia hutang sebab kena fitnah dan lain perbantahan orang, menyebabkan dia rugi. Ini boleh dibantu untuk zakat. Dan barang siapa berhutang kerana menjamu orang atau kerana membaikkan masjid atau kerana membaiki jembatan dan segala maslahat bagi muslimin atau kerana menebus orang yang ditawan oleh orang kafir, maka diberi akan dia zakat sekadar hutangnya itu. Dan jika kaya ia sekalipun. Kalau dia kaya sekalipun, tapi sebab dia berhutang kerana nak buat perkara baik, juga diberi. Ini boleh mungkin. Cara dia adalah dengan misalan dia. Kan zakat tidak boleh disalurkan pada perkara yang bukan asnaf, misalnya. Tapi dia buat sesuatu itu adalah perkara kebaikan sehingga dia itu berhutang. Dia berhutang untuk buat baikan. Kita bayar zakat kepada orang yang berhutang. Boleh. Boleh walaupun dia kaya. Ni yang dimaksud dalam buku ini. Dalam kitab Syiarus Salikin. Atau kerana menebus orang yang ditawan oleh orang kafir. Ada orang berhutang sebab ditawan oleh orang kafir. Dia terpaksa bayar berjuta. Berjuta hutang tersebut kita ganti. Boleh. Maka diberi akan dia zakat sekadar hutangnya itu, dan jika kaya ia sekalipun. Walaupun dia kaya sekalipun. Tetapi kaya dengan selain daripada emas dan perak. Tapi dia kaya selain daripada emas dan perak. Dan jika kaya dengan emas dan perak, maka tiada diberi akan dia zakat kerana kuasa ia dengan hartanya itu. Dia masih mampu kerana jadi kalau dia duit tak ada, tapi dia ada rumah banglo, salahnya. Dia ada kereta Mercedes, tapi sebab duit yang dia ada, contohnya 2 juta ringgit dalam akaun dia, semua akaun dia ada satu akaun je lah, contoh dia simpan 2 juta ringgit misalnya. So waktu tu dia tengok yang terjadi dekat Turki, buat dia nangis. So dia hantar 2 juta ni untuk menolong Turki. Sekali aku dah jadi papa kedana, rumah je besar. Ada je ni. Boleh dapat zakat, boleh. Sebab dia tak ada harta, duit tu tak ada. Emas, zakat emas dan perak, emas dan perak tu dah tak ada. Kan? Sebab dia dah mensalurkan. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey. Ini adalah gharimun. Bahagi yang ketujuh, al-ghuzzat atau dipanggil dengan fi sabilillah. Ghuzzat iaitu orang yang perang sabil, yang tiada disurat di dalam daftar askari. Melainkan dia daftar askari. Kalau daftar askari itu dia memang kerja
sebagai tentera. Dia dapat ujrah, dapat ongkos, dapat gaji. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Ini adalah orang yang jihad fisabilillah. Contohnya dia ni petani, tapi bila negara nak diserang, dia pun jihad fisabilillah, angkat pedang, menolong kerajaan untuk menyelamatkan negara. Ini boleh dapat zakat. Maka diberi akan dia zakat sekadar belanjanya dan belanja orang yang wajib atasnya, nafkah perginya dan datangnya hingga lepas perang sabil. Pergi balik semua diberi zakat. Di zakat diberi untuk membela. Bahagi yang ke-8. Bahagi yang ke-8 adalah Ibnu Sabil, iaitu orang yang hendak bermusafir atau hendak musafir ke negeri orang bukan kerana maksiat. Safar itu bukan safar maksiat. Contoh tadi, belajar tu, dia nak pergi belajar dekat Mesir, nak bayar tiket tak mampu. Boleh. Boleh bagi zakat. Dia dah kerja, dia ada duit bukan tak ada, tapi dia kena bertugas untuk kursus. Kan? Contoh dia, kursus fatwa. Boleh untuk membayar zakat. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini. Jadi contoh dia, bayar zakat kepada dia. Boleh. Maka diberi akan dia zakat sekadar belanja perginya dan pulangnya jika ia fakir. Okay. Dan demikian lagi orang yang singgah di sebuah negeri yang mengeluarkan zakat itu, maka diberi akan dia zakat sekadar belanja perginya dan pulangnya jika ia fakir. Dan demikian lagi orang yang singgah kepada negeri yang mengeluarkan zakat itu, maka diberi akan dia zakat jika ia fakir. Dan jika ia punya harta di negeri lain, maka diberi akan dia zakat sekira-kira menyampaikan kepada hartanya itu. Okey. Ini adalah Ibnu Sabil. Lepas tu kita ada zakat bagi orang yang musafir. Ini hadir wal hadir hafizakumullah. So syahdan, dan sekurang-kurang orang yang diberi zakat itu bagi tiap-tiap bahagi itu 3 orang. Jadi sekurang-kurang orang yang diberi zakat itu bagi tiap-tiap bahagi itu 3 orang. Melainkan amil. Jadi dibagi setiap-tiap itu minimum 3 orang. Melainkan amil, maka iaitu sekadar hajatnya. Jadi dia kena sesuai dengan hajat dia. Jadi bukan sampai melebihi. Dan memadalah satu jika tiada berkehendak kepada lainnya. Jadi kalau dia memang banyak tu je. Tak boleh lebih. Dan wajib disamakan bahagian orang yang 8 itu dan tiada wajib menyamakan antara 3 orang yang di dalam satu bahagi daripada 8 itu. Dan harus diberikan zakat itu kepada satu fakir banyak dan satu fakir lagi sedikit dan di dalam yang 3 itu. Jadi sesuai. Okey, fakir ni perlu lagi banyak ni sebab dia anak dia banyak. Yang ni fakir ni perlu banyak ni. Boleh. Dia tak semestinya kena pukul rata. Sesuai dengan keperluan. Dan jikalau tiada maujud ada orang yang 8 bahagi itu di dalam negeri, maka iaitu diberikan zakat itu kepada bahagi yang maujud di dalam negeri itu. Kan? Kalau dan yang diperoleh dalam kebanyakan negeri itu ialah bahagian fakir dan miskin dan gharib dan ibnu sabil. Dia kena banyak fokus yang itu dulu. Yang betul-betul miskin dan perlu. Dan kebanyakan negeri ketiadaan orang yang 2 bahagi, iaitu al-mukhalafatu qulubuhum, dan amil, dan setengah negeri tiada maujud 2 orang, iaitu ghuzat dan mukatab. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi ini adalah perbahasan tentang orang asnaf yang menerima zakat. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey. InsyaAllah kita teruskan tuan-tuan dan puan-puan, iaitu suatu fasal pada menyatakan adab orang yang menerima zakat. Sekarang adalah adab orang yang menerima zakat. Adab dia menerima zakat. Adab orang yang menerima zakat itu 5 perkara. Adab yang pertama, hendaklah ia mengetahui bahawasanya Allah Ta'ala mewajibkan memberi zakat itu kepadanya supaya jangan hatinya itu masyghul kepada yang lain daripada Allah Ta'ala.
supaya semata-mata hatinya tertumpu kepada Allah Ta'ala, kerana demikianlah menyuruh Allah Ta'ala akan segala makhluk itu, bahawa adalah himmah hati mereka itu satu jua, iaitu kepada Allah Ta'ala dan kepada hari kiamat. Dan inilah yang dikehendaki dengan firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Jadi yang pertama dia kena tahu bahawa ini wajib daripada Allah sebagai ketaatan kepada Allah, kan, supaya himmah hati mereka iaitu kembali kepada Allah untuk persiapan hari kiamat. Ini yang dimaksudkan aku tidak ciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya tiada ku jadikan, tidak ada ku ciptakan jin dan manusia itu melainkan haknya itu berbuat ibadat mereka itu akan daku, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini surah Az-Zariyat ayat 56. Dan ibadat ini hendaklah dilaksanakan. Ibadat ini hendaklah dilaksanakan dengan ikhlas dan serta hadir hati mereka itu kepada Allah Ta'ala. Yakni jangan masyghul hati mereka itu kepada dunia dan kepada yang lain daripada Allah Ta'ala, supaya tidak masyghul kepada dunia dan kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Dan hendaklah ia meniatkan pada mengambil zakat itu, dan dia kenalah niatkan pada mengambil zakat itu bahawa ia adalah rezekinya yang datang daripada Allah Ta'ala, supaya kuat dengan dia mengerjakan ibadat akan Allah Ta'ala. Ini dia hadirin wal hadirat abidakumullah. Adab yang kedua, bahawa mengucap syukur ia bagi orang yang memberi itu dan mendoakan ia baginya dan memuji ia atasnya, dan adalah syukurnya dan doanya dan pujinya itu atas mereka itu sekira-kira adalah ia wasitah dan sebab dan jalan sampai nikmat Allah Ta'ala kepadanya, kerana sabda Nabi SAW, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Yang hadis ini riwayat Imam Tirmizi dengan derajat hasan sahih menurut takhrij Imam Al-Iraqi, Zainuddin Al-Iraqi. Jadi orang yang menerima itu dicukup syukron, terima kasih atas sedekah, atas zakat ini contohnya. Orang yang dibayar zakat tadi memberi terima kasih kepada orang yang membayar. Dan sunat dikatakan pada doanya itu, tahharallahu qalbaka fi qulubil abrar wa zakka amalaka fi amalil akhyar wa salla ala ruhika fi arwahis syuhada. Itu artinya mudah-mudahan menyucikan Allah Ta'ala akan hatimu serta segala hati orang yang abrar, dan semoga membersihkan Allah Ta'ala akan amalmu serta amal orang yang akhyar, dan memberi rahmat Allah Ta'ala atas rohmu serta segala roh para syuhada. Ini dia hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini bentuk atau jenis doa dia yang kita berikan. Lalu dan lagi sabda Nabi SAW, iaitu apa? Iaitu man asda ilaikum ma'rufan falkafi'uhu fa in lam tastati'u fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Ini menurut Al-Iraqi. Artinya, barang siapa memberi kepada kamu kebajikan, maka kamu balas akan dia. Maka jika tiada kuasa kamu membalas akan dia, maka doakan olehmu baginya sehingga kamu melihat akan bahawa kamu itu telah membalas akan dia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adab yang ketiga, bahawa menilik ia akan harta yang hendak diambilnya itu. Jadi dia kena adab ketiga, dia menilik ia akan harta yang hendak diambilnya itu. Maka jikalau tiada yakin ia daripada harta yang halal, maka seyogyanya jangan diambil daripadanya, kerana firman Allah Ta'ala. Dia kena tengok harta yang diambil tu kalau pastikan dia yang halal. Firman Allah Ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Artinya, dan barang siapa takut akan Allah Ta'ala, nescaya menjadikan ia baginya tempat keluar daripada kesusahan
dan memberi Allah Ta'ala akan dia rezeki daripada sekira-kira tiada dapat dikira-kira. Jadi kita orang bertakwa ni, kita jaga pastikan bertawakal kepada Allah dan memastikan untuk mengambil iaitu jalan yang bertakwa, iaitu perkara yang halal. Semoga Allah SWT memberi rezeki min haitsu la yahtasib, yang dia tak dapat kira-kira, dapat kira-kira. Tiba-tiba dapat. Yakni barang siapa meninggalkan yang haram kerana takut akan Allah Ta'ala, nescaya diberi oleh Allah Ta'ala akan dia rezeki yang halal, yang mudah, yang tiada dapat dikira-kirakan. Okey, adab yang keempat, tuan-tuan dan puan, bahawa memelihara ia akan kadar yang syak pada barang yang diambilnya. Maka jangan mengambil ia melainkan sekadar yang diharuskan akan dia. Dan jangan ia mengambil melainkan apabila yakin ia bersifat dengan sifat yang mustahak akan zakat. Maka jika mengambil ia bahagian mukatab atau bahagian gharim, maka hendaklah ia mengambil sekadar hutangnya itu. Dan jangan mengambil lebih daripada sekadar hutangnya itu. Jadi contoh dia gharimin. Orang yang gharimun tadi yang kita sebut, orang yang berhutang tadi, kan? Dia boleh mendapat zakat. Bukan tak boleh. Boleh. Untuk membayar hutang dia. Tapi dia kena ambil sekadar cukup untuk membayar hutang dia. Dia tak boleh ambil lebih-lebih lah. Ambil yang cukup sahaja. Ni. Sekadar hutangnya itu, dan jangan mengambil lebih daripada sekadar hutangnya itu. Dan jika mengambil ia bahagian amil, maka jangan ia mengambil lebih daripada upah seumpamanya itu. Maksud dia, dia ada ujratul misil. Tugas dia sebagai amil. Ini dia ada upah. Kita panggil ujrah dalam bahasa Arab. Ujrah ni ada macam-macam. Ada ujrah musamma, iaitu ujrah yang memang dinamakan. Contoh dia, Ana ada buat bisnes sebagai driver. Contoh dia, contoh. Okey, ada fulan bin fulan, dia nak travel dari A ke B. Tapi Ana tak nak, Ana nak relax. Biasanya A ke B adalah RM50. Itu dipanggil ujratul misil. Tapi dia kata, tak apa, aku nak sekarang. Aku bagi lebih. Aku bagi RM60. Aku nak rehat lah. RM60, tambah RM10 lebih. Okeylah, tambah 10 boleh lah. Ujratul musammah, itu nama dia. Upah yang telah dinamakan atau yang telah ditentukan sebelum akad. Tapi ada juga ujratul mithil. Ujratul mithil tu apa? Ujrah, ongkos yang dibayar yang sepadan. Sepadan bagi daerah tersebut, sepadan bagi orang tersebut, sepadan bagi keadaan tersebut. Contoh dia. Maka contoh dia, saya nak pergi ke A kepada B. Biasanya perjalanan itu adalah RM50 dengan jarak seperti itu. Ini ujratul mithil. Jadi dalam bab amil, biasanya orang yang bertugas sebagai amil, dia tak dapat kerja tempat lain lah, sebab dia bekerja dekat Jabatan Zakat. Lembaga zakat misalnya, atau Pusat Pungutan Zakat. PPZ contoh. Contoh dia, Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan misalnya dia. Dan ujrah biasanya orang yang kerja macam dia ni, tergantunglah DS. Dia ada apa? Dia punya 41 ke? Dia adalah grade-grade dia sebagai apa? Kalau sebagai yang driver dia, yang angkat barang-barang ni, angkat harta zakat contoh dia, ini sesuai dengan ujratul mithil kita panggil. Ujrah seumpamanya. Bahasa Melayu dia ujrah seumpamanya. Jadi tak boleh lah. Biasanya kalau orang ni, kalau kerja kat kerajaan atau kat apa, banyak ni tiba-tiba abuse of power, ambil lebih dari sepatutnya. Tak boleh lah tu, memang tak boleh. Ini. Tapi kalau kerana memang itu mithil dia, memang itu upah seumpamanya, maka tak ada masalah. Itu yang dia boleh ambil. So dia tak boleh ambil melebihi apa yang sepatutnya. Ni. Sebab itu kita perlu kepada audit untuk memastikan tidak ada abuse of power yang kat bawah-bawah ni. Kita kena tolong duli-duli yang maha mulia, tuanku, untuk memastikan sistem zakat di negeri-negeri di Malaysia ini benar-benar profesional, telus, dan tidak ada ketirisan kepada orang yang
Terutama yang bahaya ni, yang abuse of power ni. Ini yang kita kena jaga-jaga. Kerana ini amanah, rakyat bayar duit zakat. Kan kita bayar kerana kita tahu ini wajib dan kita bayar. So, jangan pula orang yang mentadbir urusan zakat ini abuse of power, itu yang tak boleh. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita kena sentiasa ingat Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mengetahui. Ni. Dan jika jangan mengambil ia lebih daripada upah seumpamanya itu. Dan jika ada ia musafir, yakni Ibnu Sabil, maka jangan ia mengambil melainkan sekadar bekalnya dan sekadar upah kenderaannya kepada tempat yang dikasatkannya itu. Iaitu sekadar apa? Tiket itulah. Sekadar tiket itu saja. Sekadar tiket itu sahaja. Ini yang perlu dibiayai. Dan jika ia ghuzat, yakni orang yang perang sabil, maka jangan ia mengambil melainkan sekadar belanjanya dan harga kudanya dan belanjanya dan harga senjatanya dan barang sebagainya daripada sekadar hajatnya itu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan demikian lagi, jika ia fakir atau miskin, maka hendaklah ditilik pertama kepada perkakas rumahnya dan kainnya dan segala kitabnya. Dititik. Kalau dia fakir atau miskin, maka hendaklah ditilik pertama kepada perkakas rumah dia. Mungkin dia miskin, tapi rumah dia emas belaka, tuan-tuan. Baliklah. Dan kainnya dan segala kitabnya. Adakah di dalamnya itu yang terkaya ia daripadanya, atau di dalamnya ada yang terlebih baik? Maka jikalau dijual, nescaya boleh membeli yang lain yang patut bagi halnya, lalu yang terlebih daripada harganya, itu maka ditilik. Jika mencukupi akan belanjanya sekira-kira jadi bersifat fakir, maka mengambil ia sekadar hak fakir. Dan jika ia jadi miskin, maka mengambil ia sekadar hak miskin. Macam tu. Dan jikalau ada yang lebih daripada harganya itu, sekira-kira jadi kaya ia dengan dia, maka iaitu tiada harus ia mengambil zakat, kerana adalah dengan dia hilang sifat fakir dan miskin itu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah kita dah sampai sini. InsyaAllah syahdan ini kita akan bahas lagi pada pertemuan yang akan datang. Segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza astaghfirullahi wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.